Maafkan saya kerana karya mula terkandung cela. Maafkan saya kerana melangkah buta tanpa bertongkatkan ilmunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Okay, hari ini saya ingin membuat satu ulasan buku, bukan fiksyen. Ia lebih kepada buku panduan penulisan. Okay, dan saya juga di dalam video yang sama ingin menarik perhatian anda semua terhadap konten bertema BookTube Malaysia bagi April 2022, iaitu memaafkan. Jadi, bagaimana saya nak kaitkan buku non-fiction ini dengan konten bertema BookTube Malaysia memaafkan? Okey, selain daripada menjadi booktuber, saya juga merupakan seorang penulis. Pada karya pertama saya yang berjudul Cantik, saya ada melakukan kesilapan. Okey, dan saya tak sedar pun benda tu silap sebab karya pertama saya tulis mengikut seluruh rasa tanpa ilmu penulisan sepenuhnya. Dan saya rasa macam bersalah pada diri sendiri dan juga bersalah kepada pembaca. Bagaimana saya nak memperbaiki kesalahan saya itu? Dan saya seolah-olah tak mampu nak memaafkan diri saya sendiri pada ketika itu. Orang kata macam tak boleh nak move on lah sebab susah bila benda dah bercetak. Benda tu orang mungkin jadikan rujukan panduan penulisan mereka. Jadi kita rasa macam serba tak kena. Okey? Tetapi saya cakap pada diri saya untuk memaafkan terhadap satu-satu kesalahan tu, macam orang kata kita bertaubat, syarat taubat ni kita berjanji kita tak buat lagi. Dan bagaimana cara saya memaafkan diri saya dan berjanji tak akan melakukan atau mengulang kesilapan yang sama? Hanya satu cara, iaitu kita perlu menuntut ilmu. Dan bila saya kekurangan ilmu penulisan, saya mencari seseorang atau sebuah buku yang boleh menjadi panduan kepada saya untuk memperbaiki penulisan saya. Saya membeli buku ini. Okey, catatan seorang penulis dan editor. Kenapa penulis dan editor? Sebab penulisnya dengan gelaran MISH ini merupakan seorang penulis, juga seorang editor kepada sebuah syarikat penerbitan. Dan beliau telah berkongsi pengalamannya sebagai seorang penulis, sebagai seorang editor melalui sebuah buku. Buku ini, kalau anda lihat nipis ini adalah cetakan pertama sewaktu saya mula-mula membeli dan menjadikan ia sebagai tongkat si buta. Sebab saya orang baru di dalam bidang penulisan, jadi banyak yang saya buta, yang tak tahu, yang tak nampak kesalahan tu. Jadi saya memerlukan tongkat untuk meneruskan perjalanan penulisan saya. Dan buku ini adalah di antara panduan atau rujukan saya sewaktu saya menulis buku kedua dan ketiga saya. Buku ini sekarang telah tercetak untuk kali ketiga dan saya memiliki cetakan ketiga buku ini. Kalau anda lihat, lebih tebal berbanding cetakan pertama. Okey, lebih kemas. Dia sebenarnya isi di dalam dia sama, cuma olahan dia telah dikemaskan lagi oleh penulis. Termasuklah dari segi reka letaknya. Okey, ini yang pertama kalau anda lihat, saya ada buat highlight semua tu. Ini yang baru dan ini merupakan kopi review daripada penulis yang diserahkan kepada saya untuk saya ulas. Sebab saya di antara penulis yang menggunakan buku catatan seorang penulis dan editor sebagai rujukan. Sewaktu saya menulis,
menghantar tulisan saya kepada penerbit, juga kini suatu terbit. Okey, beberapa panduan di dalam ini sangat berguna dan saya rasa lebih yakin untuk terus melangkah, dan dengan itu saya dah tak rasa bersalah pada diri saya. Saya dah memaafkan diri saya sebab saya dah mencari ilmu dalam dunia penulisan. Kenapa saya menjadikan buku ini sebagai buku panduan penulisan, bukan buku yang lain? Banyak kan buku panduan penulisan di pasaran? Satu, sebab bahasa dia yang sangat santai, seolah-olah dia bercerita dengan kita. Seolah-olah kita berada di dalam bengkel penulisan. Okey, dan kalau anda lihat judul-judul dia, ada 114 bab. Apa yang penulis ni ceritakan? Dan pada saya, 114 bab untuk panduan penulisan sebenarnya ialah sesuatu yang sangat rinci, ya. Okey, dia menyentuh dalam banyak aspek. Satu yang berkait dengan kesilapan yang saya lakukan pada karya pertama saya ialah cara menulis bila watak tu marah. Bila watak tu marah, macam mana kita nak tulis dalam bentuk kemarahan? Kita guna tanda seru yang banyak-banyak, lepas tu huruf besar semua tu. Okay, so benda tu sebenarnya salah. Format penulisan yang sebenar, walaupun watak tu menjerit sekuat mana pun, marah yang teramat sangat pun, sebenarnya tak perlu letak tanda seru banyak-banyak, cukup hanya satu. Okey, kat sini kita boleh lihat pada muka surat 103. Okey, ini dia, iaitu bab 33. Okey, dan penulis atau editor ini, dia tidak menyatakan bahawa perkara itu salah keseluruhannya. Okey, dari segi tata bahasa ia salah. Okey, kalau kita belajar bahasa Melayu di sekolah pun, cikgu tak kata pun kalau orang marah kena letak tanda seru banyak-banyak kan. Kalau kita tengok tata bahasa dewan pun tak ada. Okey, tetapi bila kita beli novel, memang ada di antara novel yang membenarkan kemarahan watak ditulis dengan tanda seru yang banyak, malah ditulis dengan huruf besar. Okay, macam yang saya buat pada novel pertama saya. Okay, itu menurut kata penulis ini, ia adalah style rumah penerbitan tersebut. Okay, terserah sama ada nak mengikut style rumah penerbitan ataupun nak ikut tata bahasa yang digariskan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, ya, tentang cara penulisan orang menjerit atau orang yang marah, ya, menggunakan satu tanda seru sahaja sebagaimana yang kita belajar di sekolah. Dan apa yang lebih menarik lagi, kalau anda seorang penulis, memang saya cadangkan anda untuk membeli buku ni sebab dia ada panduan cara kita nak menghantar manuskrip kita yang dah siap tu kepada rumah penerbitan. Ada di antara tajuk lain yang memang menarik pada saya, iaitu menyentuh tentang titik elipsis, menyentuh tentang apa itu lewah. Ada semuanya di dalam buku catatan seorang penulis dan editor. Dan sebagai penulis buku ini, Mish yang juga seorang editor, dia telah berhadapan dengan pelbagai kerenah penulis, ya, yang menghantar manuskrip kepada dia. Okey, dan dia kongsikan juga di dalam buku ini. Okey, apa perkara yang membuatkan editor rasa tak senang bila menerima karya daripada para penulis. Dan bila editor tak senang, karya tersebut akan diletak di tepi dulu. Sebagus mana pun karya itu, dia akan diletakkan di tepi dulu. Dia terpaksa bersaing dengan karya lain yang sama-sama hebat tetapi penulisnya menghantar dengan adab. Okey, dan ada dinyatakan di dalam ini apa yang do and don'ts,
bila kita berurusan dengan seorang editor. Sebab editor ni manusia, dia ada mood dia turun naik. Okay? Membaca manuskrip berjumlah dengan patah perkataan ratus ribu ni bukan sesuatu yang mudah. Okay, jadi kita perlu beri kemudahan kepada editor dan kita juga akan dibukakan jalan untuk menerbitkan karya. Okay, itu di antaranya. Sebab sekarang ni kita banyak persaingan. Jadi kalau kita ada satu extra point, iaitu adab, iaitu dengan tata cara yang betul, dapat memikat hati editor, kita boleh pergi lebih jauh dan juga mungkin boleh kekal lama di dalam bidang ini. Memang buku ni bukan sekadar panduan, tetapi ada motivasi juga yang diselitkan di dalamnya. Malah penulis buku ini juga ada berkongsikan kisah-kisah pahit maung sebagai seorang penulis dan juga sebagai seorang editor. Dan di dalam buku ini juga ada dinyatakan bagaimana cara kita menulis dalam bahasa asing dan bagaimana kita nak meminimalkan penulisan dalam bahasa asing. Memang watak tu watak orang asing, tapi boleh tak kalau kita anggap bahawa watak itu berbahasa asing tapi dalam cerita tu ditulis dalam bahasa Melayu, cara tulisnya bagaimana? Di dalam buku ini juga ada dikongsikan perbezaan di antara penerbit besar dan penerbit kecil. Dan dia juga ada menyentuh tentang karya porno dan sejauh mana karya begitu boleh pergi dan apa implikasi kepada penulis karya porno ini di masa hadapan dalam dunia penulisan. Saya rasa anda bacalah, banyak sangat saya nak kongsi dengan anda. Ada 114 bab. Tak boleh nak share dalam video ni. Memang korang kena beli buku ni dan korang boleh jadikan dia panduan. Okay, dan saya tak nak korang mengulangi kesilapan saya untuk karya pertama saya kerana saya ibarat si buta tanpa tongkat, tanpa panduan dalam bidang penulisan pada waktu itu. Sehinggalah saya menemui buku ini dan saya mampu untuk melangkah dengan lebih yakin sebab dah ada tongkat, dah tak buta dan saya mampu memaafkan kesalahan diri saya. Boleh move on dah. Dan memaafkan kesalahan diri sendiri sebenarnya sangat susah kecuali kita ada sesuatu yang membuatkan kita rasa, tak perlu dah rasa bersalah. Kau boleh terus move on sebab kau dah janji tak buat lagi kan? Macam tu. Jadi saya dah memaafkan diri saya dan saya juga ingin anda memaafkan saya sekiranya anda memiliki karya pertama saya dan menemui kesalahan-kesalahan yang telah saya sebutkan tadi. Okey, itu saja ulasan saya untuk catatan seorang penulis dan editor. Banyak sangat panduan, banyak sangat perkongsian tentang dunia tulis, dunia buku, dunia penerbitan. Terima kasih saya ucapkan kepada Mish dan Menara Seni kerana telah memberikan saya kopi review untuk buku catatan seorang penulis dan editor. Walaupun saya sebenarnya telah memiliki buku yang sama di awal saya mula menjadi penulis. Okay, yang ini lebih glossy lah paper dia. Okay, yang ini pun kenapa dia tebal? Sebab dia bulky. Okay, yang ini simili. Okay, dan format dalam ni lebih kemas. Untunglah kalau korang beli yang ini. Okay, tapi saya pun untung juga sebab format awal walaupun kurang kemas, saya dapat 2. Okay, sekian dulu ulasan saya. Semoga kita bertemu lagi untuk ulasan buku yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.